Jadi tuan-tuan tak payah berasa rugi, tak payah berasa malu, tak payah berasa pelik kalau kita dipandang pelik dan dipandang ketinggalan oleh orang lain. Sebab dunia ni sat saja. Dia nak kata kat kita pun, katalah 60 tahun nak kata. Nanti orang Islam nak pandang dia balik dengan pandangan pelik, bukan 60 tahun, puluh ribu tahun. Di mana? Di mahsyar esok. Mahsyar esok kena lagi lama. Tempoh untuk orang-orang hari ni yang lawan dengan hukum Allah, tempoh untuk orang hari ni yang menghina hukum Allah, untuk mereka dipandang pelik lebih lama, puluh ribu tahun. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia. Hari ini Islam dipandang ganjil. Kalau orang Islam tutup aurat, dikatakan menyekat kebebasan wanita Islam. Bila tutup pakai tudung, apa semua pakai stokin kan. Tapi padri wanita, sisters apa semua kan, di dalam gereja mereka pakai macam tu juga sampai hari ni tuan-tuan. Pakaian bonda Nabi Isa tu yang sisters duk pakai di gereja tu, yang tudung semua ni tutup ni ada tutup tudung kan. Kemudian wanita Yahudi hari ni tutup aurat semua kan, tutup semua ni. Wanita Yahudi hari ni tudung labuh hitam, wanita Yahudi sampai hari ni di Israel kan, tidak dipandang, tidak dihina dan tidak dilemparkan dengan tuduhan. Tetapi kepada Islam seluruh dunia memandang pelik. Selain sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Ni ayat siapa ni? Ayat Syekh Fahmi lah. Dia pun di Malaysia pun sama keadaan, di Indonesia pun sama. Syekh Fahmi ni isteri Malaysia pun ada kan, isteri Indonesia pun ada. Jadi dia di Malaysia pun dia duduk, di Indonesia pun dia ada pondok kan. Dia kata yang pandang aneh kepada Islam ni bukan orang luar, orang Islam sendiri pun. Dia tengok satu keluarga, satu orang, satu pekerja, satu orang kawan dia, staf di pejabat dia, kalau mengamalkan Islam dia pun nampak, dia rasa pelik kan. Raja nak semayang, masuk waktu nak pergi semayang kan, 2.30, 3.30 pun tak apa semayang zuhur. Dia tengok satu orang yang bila 1.30 nak pergi semayang ni, dia tengok pelik. Dan inilah yang berlaku kepada umat Rasulullah SAW sendiri. Orang Islam sendiri akan pandang pelik dengan ajaran Islam. Orang Islam sendiri akan pandang hina dengan ajaran Islam, dengan undang-undang Islam, dengan perlaksanaan Islam. Tuba lil ghuraba. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah, yang menegakkan Islam sepenuhnya, yang mengamalkan Islam sepenuhnya, mereka adalah sedikit. Dan Nabi kata, beruntunglah kumpulan yang sedikit itu. Beruntung, Nabi kata, beruntung. Jadi tuan-tuan tak payah berasa rugi, tak payah berasa malu, tak payah berasa pelik kalau kita dipandang pelik dan dipandang ketinggalan oleh orang lain. Sebab dunia ni sat saja. Dia nak kata kat kita pun, katalah 60 tahun nak kata. Nanti orang Islam nak pandang dia balik dengan pandangan pelik, bukan 60 tahun, puluh ribu tahun. Di mana? Di mahsyar esok. Mahsyar esok kena lagi lama. Tempoh untuk orang-orang hari ni yang lawan dengan hukum Allah, tempoh untuk orang hari ni yang menghina hukum Allah, untuk mereka dipandang pelik lebih lama, puluh ribu tahun. Kemudian seorang Muslim yang iltizam, komitmen dengan ajaran agama, dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Betul?
Contohnya, kalau ada satu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang minta izin nak solat. Syekh Fahmi Zamzam kata, tindakan itu dianggap tak sopan dan kurang wajar dalam masyarakat. Apa dia ni, sagi-sagi lah semayang. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat, tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan tidak dianggap sebagai perbuatan yang terkutuk. Begitulah nasib Islam di akhir zaman. Terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam, kan? Orang kata dia tak Islam ke? I'm Muslim and I'm Malay. Dia kena sebut satu lagi, saya Islam dan saya Melayu, kan? Tapi lawan, terang-terangan lawan dengan Islam. Habis hadis yang ke-9, tengok hadis yang ke-10.